Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku host anda pada hari ini, Wani Carey di jam yang seterusnya. Okey, sebelum kita teruskan dengan Wani memberitahu mata pelajaran untuk hari ini, Wani nak ingatkan, jadi sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sama-sama turunkan lagi kes harian kita dan berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan sentiasalah kerap cuci tangan, menggunakan sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, untuk mata pelajaran hari ini, satu lagi mata pelajaran yang amat Wani gemari iaitu Sains Rumah Tangga. Tapi kalau nak tahu tajuk apa yang telah guru kita pilih, kita nak berkenalan dulu dengan guru kita. Mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Berpengalaman selama 24 tahun dan merupakan guru penolong kanan co-curriculum untuk mata pelajaran ini. Jadi mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Heliza. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya ini bukan kali pertama kita bersua, sudah betul. berulang kali kita bersama dengan Cikgu Heliza dan semestinya setiap kali datang Cikgu akan bawakan topik yang lain lah setiap kali datang, dan mungkin Cikgu boleh kongsikan dulu objektif pembelajaran dan apa topik yang telah Cikgu pilih hari ini. Okey, untuk topik kita hari ini, mata pelajaran kita ialah sambungan daripada yang lepas, iaitu tajuk makanan pemakanan, siri yang kedua. Jadi dalam tajuk ni kita akan lihat lagi beberapa maksud dalam tajuk makanan pemakanan. Kita akan lihat pengiraan nilai tenaga. Kita akan melihat juga BMI, berat jisim indeks. Dan akhir sekali kita akan lihat tentang faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan, dan yang paling seronok ialah tentang label makanan. Okey, itu dia topik yang telah dipilih adalah makan dan pemakanan ya Cikgu. Kesinambungan dari siri 1 dan hari ini kita akan teruskan dengan siri 2. Tapi sebelum kita nak teruskan, seperti biasalah Wani akan menjemput semua guru kita untuk pergi ke meja di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai hand sanitizer. Kemudian Wani pakai. Okey, SOP pun sudah kita lakukan dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan 6 murid yang kita bawakan bersama dari sekolah pilihan hari ini. Ada 2 sekolah yang berbeza. Kita ada SMK Bandar Tun Razak KL dan juga SMKP Methodist Kuala Lumpur. Jadi mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid atas talian? Semua sihat ke? Sihat. Okey, tu malu-malu suara mereka semua Cikgu. Tak apa, kita nak berkenalan dulu dengan mereka. Boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda? Kita mulakan dari Haris. Dipersilakan Haris. Assalamualaikum. Saya Haris Safwan bin Khailizad, umur 17 tahun, dari sekolah SMK Bandar Tun Razak. Cita-cita saya ialah saya nak menjadi seorang pelukis digital. Wow, hebat Haris cita-citanya tu. Baik, terus kita nak tanya Alia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Natasha dari SMK Bandar Tun Razak. Cita saya ingin menjadi seorang pakar kosmetologi. Wow, satu lagi cita-cita yang amat hebat di situ. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Hanis. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hanis binti Muhammad Adili. Saya dari SMK Bandar Tun Razak. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Nak menjadi guru seperti Cikgu Eliza ya. Okey, sama-sama kita doakan dan seterusnya kita nak tanya Muzdalifah.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Musdalifah binti Muhammad Supri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Razak. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pakar motivasi. Wow, hebat. Bagus. Terus kita nak berkenalan dengan murid dari SMKP Methodist. Ni sekolah Cikgu Eliza ni. Kita nak berkenalan dengan Felicia. Silakan. Selamat sejahtera, nama saya Felicia. Saya dari Sekolah Methodist Kuala Lumpur. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang pelukis. Wow, nak menjadi pelukis. Dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Syadatul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Syaratul Aisyah binti Hasan. Berumur dari SMKP Methodist Kuala Lumpur. Berumur 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Okey, nampaknya kita dah berkenalan dengan kesemua 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza hari ini. Dan sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita, Kak Wani nak bagi anda berehat seketika. Bersiap sedia untuk kita sama-sama belajar hari ini dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga hanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dalam mata pelajaran kita hari ini, Sains Rumah Tangga, dan khusus topik yang telah dipilih adalah makanan dan pemakanan siri 2 bersama dengan kita Cikgu Eliza binti Ilyas selaku penolong kanan co-curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Dan sebelum kita nak teruskan Cikgu, kita nak bertanyakan kepada 3 orang murid hari ini. Pendapat mereka mengenai mata pelajaran Sains Rumah Tangga ni senang ke susah ke? Jadi jom Kak Wani nak tanya Haris Safwan lah. Boleh tak Haris bagi tahu pendapat Haris? Pendapat saya dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga ni senang kalau kita hafal tentang faktor-faktor ataupun maksud kata kunci yang ingin disampaikan dalam soalan. Okey, baik. Senang nak hafal kalau kita tahu kata kunci. Itu pendapat Haris. Boleh tak Kak Wani nak dengar pendapat Felicia? Pada pendapat saya, subjek asasi sangat menarik dan para pelajar senang untuk skor A dalam SPM. Okey, sangat menarik dan sangat senang untuk skor. Dan akhir sekali nak dengarkan daripada Syadatul. Bagi saya, subjek SRT ni senang untuk kita tulis dalam SPM. Selain itu, subjek ini juga dia macam senang lah untuk kita nak skor A. Lepas tu, subjek ni menarik lah bagi saya. Okey, tersenyum Cikgu Eliza mendengarkan pandangan murid-murid yang menjawab hari ini. Katanya senang untuk skor A. Semestinya itu merupakan satu hint yang bagus kan Cikgu untuk mereka skor cemerlang dalam mata pelajaran ini. Jadi jom tanpa melengahkan masa, kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar-pelajar di luar sana. Alright, jadi hari ini kita sambung lagi tentang tajuk kita, iaitu dalam tajuk makanan pemakanan siri yang kedua. Jadi yang lepas kita dah tengok yang ini, iaitu kita tengok tentang keperluan makanan, fungsi sistem pencernaan dan diet seimbang. Kita dah tengok yang lepas. Jadi untuk hari ini kita akan lihat lagi 3 tajuk, iaitu tajuk tentang peruntukan diet harian yang disarankan, label makanan dan seterusnya ialah perancangan menu. Kita akan lihat 3 lagi tajuk. Okey. So seperti pelajaran lepas, sama juga dalam subjek kita ni kita kena banyak tahu tentang maksud dan istilah. Sebab kadang-kadang kita sebut je perkataan tapi kita tak tahu apa maksud tu. Jadi murid kena tahulah. Jadi ini ada 3 lagi maksud yang murid kena tahu. Apa dia istilah dan maksudnya. Contoh peruntukan diet harian yang disarankan. Jadi apa maksudnya? Indeks gizi berat. Kita dengar tapi apa dia? Maksud dia ialah satu formula untuk kita menilai berat badan. Kita ni dalam kategori apa? Obes,
kurus, normal. So itu dia indeks jisim berat. Kemudian menu. Apa dia menu? Selama ni kita tahu apa menu? Apa sebenarnya maksud dia? Jadi menu adalah satu senarai makanan yang dihidang dalam satu sajian kita. Itu adalah maksud dan istilah yang dalam tajuk ini. Okey. Seterusnya kita nak lihatlah apa dia yang dikatakan sebagai peruntukan diet harian. Apa kegunaan dia dalam kehidupan kita. Mungkin kita tak pakai atau kita pakai tapi kita tak tahu selama ni kita menggunakannya. Jadi kegunaan RDA ni saya cuma pergi sepintas lalu saja. Iaitu sebagai alat mengukur bahan makanan. Dalam makanan kita tu kita nak ukur dia punya nutrien dalam makanan. Dan biasanya dalam makanan 3 nutrien utama itu kita ukur, iaitu karbohidrat, protein, lemak. Sebab dalam semua makanan ada vitamin, garam, mineral, tapi kuantiti dia kecil. Tapi kalau karbohidrat, protein, lemak, dia ada portion yang besar untuk setiap makanan. So kita kena tahu. Kemudian kalau untuk industri makanan, dia sangat penting juga. Sebab bila nak buat contoh, dia nak buat makanan, pada label makanan itu dia kena tahu apa nutrien yang perlu ada. So betul. Industri makan dia kena peka apa nutrien, dia tak boleh main letak je. Dia kena tahu juga berapa kalori dalam setiap makanan yang disediakan, nutrien. Kemudian kalau untuk individu yang nak mengamalkan pemakanan sihat, yang nak mengamalkan diet yang seimbang, peruntukan diet seimbang ini sangat penting. Dia kena tahu okey, hari ini berapa banyak kalori untuk karbohidrat yang dia nak ambil, berapa banyak lemak. So diperlukan untuk mereka-mereka yang terutama nak jaga badan lah, yang nak kurus dan sebagainya. Dan akhir sekali, RDA ini juga penting untuk mengubah polisi makanan rakyat. Itu maknanya pakar-pakar pemakanan, kerajaan dia akan lihat rakyat kita ni obes, katakan. Jadi apa nutrien yang perlu dikurangkan, apa makanan yang kita kena kurangkan di pasaran, kurangkan makanan segera. Sebab dalam makanan segera, selain daripada bahan-bahan aditif, kandungan-kandungan nutrien yang terlebih lemak boleh menyebabkan kegemukan dan sebagainya. Jadi maknanya untuk mengubal polisi itu diperlukan juga RDA ni diperlukan bagi membantu membuat polisi. Alright. Jadi kemudian tadi RDA, yang ini indeks jisim pula. Kenapa indeks jisim pula perlu? Jadi kegunaan dia adalah untuk mengetahui berat badan yang ideal dan tahap risikonya. Jadi masa kita mengira ni, nanti kita akan tahu kita dalam kategori mana. Kategori normal, kurus, gemuk atau obes. Jadi yang ini kegunaan dia. Okey. Jadi daripada tadi dalam kita kena mengira nilai tenaga dalam pemakanan. Okey, contoh ini saya berikan. Bila dalam tajuk kita ni, cara mengira dia ada banyak cara. Ada banyak, bukan cara, maknanya dia boleh buat dalam berbagai bentuk, tetapi saya sarankan kita buat dalam bentuk jadual. Supaya nampak lebih tersusun dan nampak lebih sistematik. Jadi bila kita buat jadual, jangan kita lupa, iaitu kita akan ambil kira faktor karbohidrat, protein dan lemak saja. Kita tak mengira langsung vitamin dan garam mineral. Itu satu. Yang kedua, murid juga kena tahu berapa nilai tenaga untuk karbohidrat, protein dan lemak. Itu yang kedua, tips yang kedua. Kandungan nilai pada karbohidrat, protein, lemak. Okey. Jadi untuk makanan, dia boleh beri apa saja bentuk makanan. Tengok pada menu dia hari itulah. Dan berapa porsi atau berat makanan yang diambil. Manakala EP ni ialah dalam bahasa Inggeris sebenarnya, iaitu edible portion. Edible portion ni maksudnya bahagian yang boleh kita makan. Contoh, kalau bubur ikan, kita makan 100%.
sebab tak ada benda yang kita buang. Tapi kalau betik 150 gram, hanya lebih kurang 73% saja kita makan. Kenapa 73%? Sebab kita buang kulit. Kita buang biji. Jadi isi yang kita makan, katalah dia bagi berat 150 ni lebih kurang dalam sepotong betik. Jadi 150 gram sepotong betik, kita buang kulit, kita buang biji. Jadi bahagian yang dimakan itulah kita panggil sebagai edible portion. Alright. Jadi untuk kita nak tengok pengiraan, okey, 180 ini per dengan 100 sebab kita akan ambil untuk 100 gram makanan. Kita punya base berat kita, asas. Kita ambil untuk 100 gram makanan. So 180, katalah murid ini dia ambil 180 gram bubur ikan per dengan 100 gram bahagian yang boleh dimakan. Yang inilah. Okey, ini biasanya akan diberi. Okey, 76.4. Ini nilai tenaga 17 ni. Jadi guna kalkulator. Jadi dalam subjek ini kalkulator sangat penting untuk tajuk makanan pemakanan, kalkulator diperlukan. Right? Jadi gunakan kalkulator dan jangan lupa letak nilai. Letak unit kJ. Apa dia kJ? Kilojoule. 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 Jadi unit jangan lupa diletak. Sebab kalau kita tak letak, ini kita sedang kira apa? Kan? Jadi unit jangan kita lupakan. So untuk protein pun sama. Okay? So nilai tenaga untuk protein ialah 17. Jadi kita kirakan kJ. Begitu juga dengan lemak. Okay? Dan kita totalkan keseluruhan. So kita nampak bila kita buat dalam jadual, dia nampak lebih sistematik dan lebih tersusul lah yang kita nak cari. Okey, betik tadi. Inilah tadi. Kita hanya makan 73% saja bahagiannya. Jadi, untuk 150 betik, sepotong betik, jadi tinggal berapa gram saja yang kita makan. Jadi, kita darab dengan 150, maka kita hanya makan 109.5 gram saja. Setelah kita buang kulit, kita buang biji, maka inilah total yang kita makan. Bahagian yang kita makan. Jadi kita hanya kira bahagian yang kita makan sahaja. Jadi kita akan letak 109. Saya tertinggal dekat sini. Saya nak tunjuk kesilapan lah. Ambil semua nilai ini. Salin semula. Jadi inilah yang berlaku kepada murid apabila menjawab soalan. Dia tertinggal. Bila tertinggal, efek dia pada jawapan. Jadi yang ini yang ramai jawab soalan confident. Lepas tu keluar jawapan salah. Sebab dia tertinggal. Dan kesan-kesannya tengok yang ni. Dia ambil balik. Betul. Kan. Jadi nak tunjuk jangan silap, jangan over confident bila kita membuat jawapan kita. Kita kira ada. Okey. Dan nanti dia akan terjejas nanti bila kita kira. Sampai jawapan akhirnya. Akan terjejas. Efek dia hanya kerana satu ini, bila kita kira, dia akan terjejas di sini dan juga dia akan terjejas di sini. Okey, peringatan untuk semua. Peringatan, berhati-hati apabila membuat pengiraan. Pastikan semak semula apabila kita buat. Alright? Jadi ini untuk pengiraan nilai tenaga. Okey. Jadi seterusnya tadi kita dah tengok pengiraan nilai tenaga, kita nak tengok pula berat jisim indeks BMI. So yang ini juga melibatkan pengiraan, formula juga. Okey. Jadi formulanya ialah berat dalam kilogram, bukan gram kilogram berat kita kan. Okey, bahagi dengan tinggi dalam meter. Dan kita darab 2. Ini formula. Okey. Jadi biasanya formula tak diberilah. Murid-murid kena ingat. Okey, formula tidak diberi. Jadi contoh kejap lagi kita akan lihat pada kertas soalan.
Jadi seterusnya kita nak masuk kepada label makanan. Okey. Dan label makanan ini bukan kita ambil saja-saja. Kita terikat kepada Peraturan Makanan 1985 yang mana pihak-pihak industri makanan mereka perlu bila mengeluarkan produk jualan makanan, mereka perlu ikut ini. Label-label yang perlu ada. Jadi untuk ini, kalau kita lihat ada lebih kurang 9 label yang perlu ada. Okay, jadi di sini saya cuba nak tanyalah murid-murid ni, mereka ingat lagi tak? Okey, Haris, boleh bagi mana-mana yang awak tahu? Antara 9 yang ada. Okey, Haris boleh bagi tahu? Yang saya tahu, setiap label makanan kita perlu ada kandungan, pengeluar, tarikh luput, kod bar, jenama dan tanda halal. Okey. Jadi dekat sini saya sudah tandakan. Jadi maknanya itu adalah tanda-tanda yang perlu ada. Yang perlu disediakan oleh pihak yang membuat yang terlibat dengan industri makanan. Kalau dia nak masuk label, dia nak masuk yang lain-lain pun boleh. Tapi yang ini yang mesti ada. Iaitu contohnya pengeluar. Sebab apa? Bila katalah kita makan sedap, kita nak cari lagi. Kita katalah kita nak jadi pemborong sebab sedap dan kita nak jual produk tu. Jadi kita boleh contact pihak pengeluar ini. Okey. Kemudian ramuan. Bila sedap pula, apa yang ada? Apa secret dia yang menyebabkan makan ni sedap? So, kena adalah dan juga kita kaitkan tadi tentang orang yang nak menjaga pemakanan, dia nak tengok apa bahan-bahan yang digunakan. Okey. Kemudian selain daripada itu, tarikh luput. Ini yang sangat penting. Tarikh luput supaya kita tak terkena keracunan makanan lah. Dia ada efek dia ya. Okey, berat. Berat setiap kandungan. Seterusnya kod bar. Kod bar ni adalah berkaitan dengan orang yang pihak-pihak pengeluar dan juga pihak penjual lah. Ni kod bar ni antara mereka. Kita pembeli tak ada kena-mengena lah yang ini. Tapi perlu ada. Perlu disediakan. Kemudian tanda halal. Sangat penting. Sebab dia ada berkaitan dengan JAKIM dan tanda kebersihan makanan itu sendiri. Yang diperakui oleh pihak-pihak berkuasa untuk membenarkan makanan itu dijual. Right? Seterusnya yang ini. Nyatakan sekiranya tiada bahan aditif ataupun bahan pengawet. Kalau ada, dia kena catat juga apa bahannya. Kalau tak ada, tunjukkan tak ada. Kalau ada, nyatakan apa bahan pengawet yang dikenakan. Dan yang paling penting, jenama. Kalau tak, nanti kita tak tahu pula jenama apa kan. So, apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Dan kita keluarkan gambar ini sebagai dan menunjukkan apa bahan yang ada dalam produk ini. Dan akhir sekali, ialah nutrien. Nutrien ni tentang apa karbohidrat, protein, lemak. Kadang-kadang dia detailkan lagi bagus. Tapi yang penting 3 karbohidrat, protein, lemak perlu ada. Jadi ini adalah label makanan yang perlu murid-murid tahu dan juga pihak pengeluar. Katalah lepas ni mereka berminat, lepas habis SPM mereka nak buat bisnes makanan. Jadi mereka dah tahu dah apa yang mereka perlu sediakan untuk packaging mereka, untuk pembungkusan mereka. Okey, seperti yang anda lihat di depan ini, kita dah ada 9 maklumat penting untuk mengenal pasti maklumat yang terdapat pada label makanan. Dan kita nak imbas kembali juga, tadi kita dah belajar maksud istilah, kegunaan indeks jisim berat, cara untuk mengira nilai tenaga dalam makanan. Dan lepas ini, ada lagi kita nak tahu cara menerangkan kepentingan label makanan. Dan kita nak buat contoh soalan bersama dengan Cikgu Eliza dalam mata pelajaran sains rumah tangga. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Rumah Tangga, dan topik yang kita sama-sama sedang belajar adalah makanan dan pemakanan Siri 2 bersama dengan Cikgu Eliza binti Elias, penolong kanan kokurikulum SMK Perempuan Metodis Kuala Lumpur. Dan sebelum kita nak sambung, Kak Wani nak tanya murid dalam talian, adakah anda masih okey? Kalau okey, cakap okey, Cikgu. Okey, Okey, cikgu. Comel je. Itu semua yang kita inginkan. Jadi mereka masih lagi bersemangat. Cikgu pun sentiasa bersemangat. Jadi mari kita teruskan dengan pembelajaran seterusnya. Persilakan Cikgu. Okey, seterusnya tadi kita dah tengok tentang label, apakah butiran yang perlu ada dalam label. Jadi seterusnya kita nak tengok kenapa penting, kenapa perlunya label ini. Jadi dekat sini ada 5 kepentingan yang perlu murid-murid tahu. Okey. Apabila kita nak membuat pembungkusan, kadang-kadang dekat sekolah pun kita ada hari usahawan. Jadi bila hari usahawan pun kita buat label. Kita dah belajar, kita gunakan label ini. Jadi kepentingannya yang pertama untuk membantu suri rumah ataupun sesiapa saja nak menyediakan makanan, sajian tu dia tahu apa konten dalam makanan yang disediakan. Kemudian dia memastikan aktiviti pendidikan pemakanan dapat menggalakkan prinsip piramid makanan. Maknanya dia nak tengok rakyat kita menggunakan piramid makanan tak dalam penyediaan makanan kita. Yang mana makan banyak, mana makan sikit. Kita dah tengok daripada pelajaran lepas tentang piramid makanan. Dan dekat sini kepentingan yang seterusnya ialah nak menggalakkan pengguna memilih makanan yang sihat. Tak ada bahan pengawet, tak ada terlalu banyak nutrien yang tak diperlukan. Jadi dia nak menggalakkan pengguna belajar, membaca, melihat label untuk menggalakkan pemakanan yang sihat. Kemudian yang seterusnya adalah untuk memastikan pihak berkuasa memantau. Betul tak konten makanan ini? Betul tak syarikat ini mendapat sijil halal, sijil hakim daripada JAKIM? Betul tak berat makanan itu? Sebab kadang-kadang kita tengok dalam berita mereka pergi ke kilang-kilang membuat sebuah untuk melihat ni semualah. Ya, betul. Jadi label ni perlu sebab dia akan menceritakan apakah makanan yang ada dalam pembungkusan makanan itu. Okay, dan seterusnya untuk memastikan pengeluar atau penghilang makanan mengutamakan zat makanan yang betul. Okay, kadang-kadang banyak menggunakan bahan-bahan tiruan. Jadi itu yang kita tak nak. Kita nakkan makanan sihat. Jadi itu kepentingan dia tentang label makanan. Label makanan. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada menu. Dalam tajuk yang terakhir kita untuk tajuk makanan pemakanan ialah tentang menu. Dan kenapa perlunya kita merancang menu dalam pemakanan kita. Jadi kita akan lihat dekat sini ada 4 tujuan kita merancang menu. Saya tak pergi satu persatu lah. Sebab yang ini murid banyakkan dia dah belajar kat sekolah. Jadi kenapa kita merancang menu? Seterusnya, apa yang menyebabkan kita merancang menu? Bila kata kita nak masak, contohnya ibu kita lah nak masak dekat rumah untuk makan tengah hari, makan malam. So dia kena rancang, dia kena fikir apa dia nak masak. Dia pergi pasar tu pun dia sebenarnya dia dah rancang dah apa dia nak masak minggu tu. Betul. Jadi pentingnya kita merancang menu sebab kita nak tahu apa tujuan kita masak. Untuk majlis formal ke tak formal? Kalau masak dekat rumah biasa-biasa tu yang tak formal lah. Kalau kita menjemput tetamu saja itu sudah kita kata sebagai formal. Formal. Jadi bila masak jemput tetamu tu lain dia punya menu kan, special sikit. Kalau masak biasa-biasa yang simple je kan. Jadi dia kena tahu. Yang seterusnya keperluan. Dalam rumah tu ada tak orang sakit? Ada tak kanak-kanak? Ada tak bayi? So dia nak rancang menu pun dia kena ambil kira supaya satu keluarga boleh makan masakan yang dimasak. Nanti kalau katalah orang ni tak makan, orang baby tak boleh makan yang benda yang pedas atau kanak-kanak tak makan pedas, orang nenek tua yang dah tua pun tak boleh makan benda-benda keras. So dia kena tengok keperluan ahli dia. Kalau kata tetamu pula, dia kena tengok tetamu dia siapa yang akan datang. Golongan remaja,
golongan orang tua. Contoh kita buat kenduri kesyukuran. Siapa golongan yang kita akan jemput? Jadi menu yang macam mana kita nak sesuaikan semua orang boleh makan. So itu kita kata kita kena tahu faktor-faktor tu. Kita kena ambil kira sebelum kita merancang kita nak masak. Seterusnya kegemaran. Kita paling suka bila kita masak orang makan banyak. Betul, orang cikgu. seronok, orang puji makanan kita. That's why kita nak, bila kita nak masak, kita tengok apa kegemaran. Agak-agak tetamu yang datang ni, apa yang diorang suka. Jadi, selain daripada itu, makanan kita pun tak membazir. Bila orang gemar, orang sedap, orang suka, habis. Akan ambil lagi. Kita sayang kan kalau kata benda tu tak habis. Kan, pembaziran berlaku. So, bila kita masak, tengok apa yang digemari oleh tetamu kita, oleh ahli keluarga kita. Yang paling penting bila kita rancang, masakan kita mesti seimbang. Seimbang dari segi nutrien, itu yang paling penting. Ada semua, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Kemudian kalau boleh, seimbangkan lagi dari segi ada rasa manis, ada pedas, ada masam. Maknanya kita balancekan rasa. Itu Secukup rasa. Secukup rasa. Kemudian seimbang dari segi warna. Warna biar pelbagai, lagi nampak menarik. Itu sebab kalau kita tengok kalau di hotel, hiasan-hiasan dihiaskan pada makanan supaya nampak menarik. Betul. Tapi kena balance lah, kena seimbang. Jadi, seterusnya, sumber. Bila kita nak masak pula, kita kena tengok sumber. Yang pertama, sumber keuangan, bajet kita. Of course lah kan. Bajet kita banyak mana. Nak sedap, tapi bajet kecil. So, macam mana kita nak adjust? Sumber ni banyak. Sumber dari segi bajet, dari segi keuangan, sumber dari segi bahan. Contoh sekarang musim durian. Okeylah kita masak durian, harga pun murah. Kita nak buat macam-macam, nak buat pengat durian ke, pulut durian ke, senang. Katalah kita nak buat pengat durian, bubur durian di luar musim. Jadi sukarlah, harga dia agak mahal lah. Kan? Jadi kita kena tengok juga sumber bahan itu yang mudah diperolehi atau sukar. Kita kena ambil kira. Dalam kita merancang menu, kita tengok juga. Jadi, bila kita rancang menu, kita tengok. Kalau masa tu masa bermusim, baik kita grab. Gunakan masa tu untuk kita, sebab kita dapat bahan yang murah. Betul. Kemudian bilangan tetamu atau bilangan ahli keluarga. Dan ini juga berkait tadi, supaya tidak berlaku pembaziran. Kita nak masak mengikut bilangan. Right. Jadi, lepas itu, kita dah habis yang ini, kita nak lihat pula. Tadi kita dah rancang. So, kita tahu kita kena rancang untuk sajian-sajian ini. Iaitu yang terdiri daripada sajian utama, sajian sampingan, brunch dan high tea. Kita nak tahu yang itu. Jadi, semua ni kita kena rancang mengikut sajian-sajian ini. Jadi, seterusnya pengiraan. Bila kita dah rancang, kita nak masak apa, kita tengok pula kos. Jadi dalam kos, pengiraan kos makanan, ada kos bahan, kos upah, kos sampingan dan keseluruhan kos. Iaitu kos bahan mentah, tanpa kos sampingan dan kos upah. Okey. Jadi semua ini kita kena tahulah. Okey. Seterusnya, kita nak lihat pula. Adakah dengan cara kita masak sendiri dengan kita beli? Yang mana lebih memberi faedah? Yang mana memberi lebih kelebihan, sama ada masak sendiri ataupun kita beli. Jadi kita tengok dari aspek kos-kos tadilah, yang mana yang terbaik. Dan biasanya yang terbaik adalah kita masak sendiri. Banyak menyimatkan kos. Selain daripada itu, kita dapat rasa yang lebih sedap. Jadi murid juga kena tahu perbandingan ini dari segi, kita ambil kira dari segi semua kos. Okey. So kita beralih kepada soalan lah. Setelah apa yang telah saya terangkan tadi, saya nak tengok macam mana murid-murid kita yang ada ni faham. Yang pertama, maksud pernyataan berikut adalah maksud bagi satu istilah dalam bidang makanan pemakanan. Ini maksud dia. Formula untuk menilai berat badan yang berkait rapat dengan ketinggian seseorang. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah istilah itu? Ada siapa-siapa nak jawab? Ada siapa ingin cuba? Sila angkat tangan. Felicia, silakan. Istilah itu ialah indeks jisim badan.
Ya, betul. Tadi kita tengok formula tadi kan, iaitu berat bahagi dengan tinggi darab tinggi. Okey, terima kasih. Terima kasih Felicia. Alright, seterusnya kita lihat pula yang kedua. Okey. Raja menunjukkan bacaan berat badan Aina yang mempunyai ketinggian 150 meter. Okey, jadi berat badan dia berapa ni? So, berdasarkan Raja, cadangkan 3 cara bagi Aina mengatasi masalahnya itu. Kalau kita lihatlah daripada berat dia ini dengan ketinggian ni, dia dalam kategori apa? Kita dah belajar tadi tentang mengira tadi. Jadi ni dalam kategori apa ni? Siapa tahu kategori apakah ini? Berat badan Aina. Normal, Anis. obese, Anis ataupun rasa kurus? apa Anis? Saya rasa obes. Obes. Ya, okey. Jadi, minta cadangan. Macam mana Alina nak mengatasi masalah ini, Anis? Pertama, kurangkan pengambilan minyak tepu dan kolesterol. Kedua, makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Yang ketiga, kurangkan pengambilan garam, gula dan sos. Keempat, makan nasi dan produk nutrien secukupnya. Kelima, makan ikan, daging, ayam, telur dan kekacang secara sederhana. Okey, 5 jawapan diberikan. Bagus Anis. okey. Jadi kalau kita lihat, markah yang diperlukan 3 sahaja. Jadi jawablah 3 sahaja. Saya sertakan di sini 5 sebab saya saja nak menguji murid sejauh mana mereka ingat apa yang telah mereka belajar di sekolah. Tapi ikut arahan soalan, kalau perlu ketiga, jawab 3 sahaja. Ya? Okey. Seterusnya. Untuk seterusnya, kita tengok pula yang ini. Raja menunjukkan 2 maklumat pada produk makanan yang berbeza. Jadi kalau kita lihat ada produk A, produk B. Vegetable soup. Kedua-duanya adalah vegetable soup. Bila diberikan 2 rajah yang berbeza, sila lihat apa perbezaan yang ada pada rajah-rajah ini. Jadi berdasarkan pada rajah, produk manakah yang punya piawaian kepada produk yang bersih dan suci? 1 markah. Okey, Natasha, boleh cuba? Produk A. Produk A. Kenapa Sasha? Kenapa berikan markah ni jawapan produk A? Sebab produk A tu dia lebih, makanan dia lebih bersih dan seimbang. Macam mana kita nak tahu? Macam mana Natasha tahu? Okeylah. Sebab apa kalau kita bandingkan tadi, jenama ada. Dia nampak sama cikgu kat situ. Okey. Reduce sodium yang ni tak ada. Okey. Maknanya tak ada bahan pengawet. Yang ni tak ada, yang ni ada. Okey, berat ada. Yang tak ada ialah tanda halal. Dan soalannya ialah produk yang bersih dan yang baik dan suci. Jadi dia menjurus kepada produk A, betul dah. Jadi kenapa? Ini dia. Sebab logo halal. Dan soalan ni dia minta produk yang bersih, baik dan suci. Itu dia alasan dia. Kalau katalah kita nak bagi jawapan, kita kena banding dulu. Bandingkan. Nampak sama tapi label itu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi sekarang ni cikgu, kita dah buat 3 soalan yang pertama dan lepas ni ada lagi banyak soalan yang kita ingin sama-sama buat dengan anak murid cikgu hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dululah dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan kita masih lagi bersama dengan Guru Penolong Kanan Kurikulum Cikgu Eliza binti Elias dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur, dan sekarang ini kita nak teruskan dengan soalan kelima. Jadi murid-murid semua sila bersedia dengan jawapan anda kerana kita akan mulakan dengan menjawab soalan nombor 5 dari sekarang. Dipersilakan Cikgu. Okey, jadi seterusnya yang ini kita lihat maklumat berikut ada tentang Aisyah. Berat dia 84 kg dan tingginya 1.63. So apa soalannya? Berdasarkan maklumat itu hitung. Jadi bila hitung kita perlu ada kalkulator. Dan bukan saja kalkulator, kita kena ingat formula. Okey, jadi soalannya lah hitung indeks jisim berat badan Aisyah. Okey. Ada siapa-siapa boleh share saya formulanya? Siapa ingin cuba? Muzdalifah, silakan. Berat bahagi tinggi darab tinggi. Okey. Baik. Jadi kita berat 84 kg bahagi tinggi 1.63 darab 1.63. Ingat, nampak? Unit kg meter darab meter. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator maka jawapannya ialah 31.6157 atau kita bundakan kepada 2 titik perpuluhan. Dan ingat indeks jisim berat badan tidak ada unit. Sebab berat badan kita dah ambil dah semua ni. So ini dia. Jadi bila ada soalan pengiraan, tunjuk jalan kerja. Tunjuk jalan kerja. Kalau tidak nanti cikgu tak tahu mana awak dapat jawapan. So kena ada jalan kerja, kena ada jawapan. Alright? So kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey. Jadi yang ini adalah soalan dalam soalan esei. Soalan esei. Jadi jadual menunjukkan maklumat hasil perbincangan tentang aktiviti perkelahan pada cuti semester 1. Jadi dia nak buatkan perkelahan. Dan tentatif dia tempat di air papan mersing. Bilangan peserta 30 orang, murid tingkatan 5. Yuran penyertaan RM80 seorang. Makanan disediakan oleh penganjur dan hidangan utamanya ialah ayam goreng. Kemudian aktiviti bola tampar pantai, permainan galah panjang dan membina istana pasir. Jadi ini adalah maklumat. Soalan ini ialah soalan bermaklumat. Dan dalam maklumat inilah adanya jawapan yang diperlukan untuk murid mencari. Ini yang dikatakan soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Murid kena kaitkan apa yang mereka telah belajar, kemudian cari dan fikirkan di mana kan soalan-soalan faktor itu. Okey, terangkan 5. Dia minta 5. 5 faktor. Faktor yang mempengaruhi perancangan menu untuk aktiviti perkelahan. Jadi maknanya dalam ini ada 5 faktor. Ya. Okey, boleh saya dapatkan faktor yang ada dekat sini? Okey, boleh Haris cuba untuk menjawab soalan 10 markah ini? Faktor yang ada pada aktiviti kelas ni adalah bilangan tetamu. Okey, bilangan tetamu. Okey. Sumber kewangan. Okey. Kegemaran. Okey. Keperluan. Okey. Dan tujuan. Okey. So, dekat mana Haris dapat? Saya rasa mungkin saya boleh sampaikanlah. Okey, tujuan. Tujuannya aktiviti ini apa tujuan? Tadi kita dah tengok kan masa penerangan saya tadi. Jadi tujuan ni formal atau tak formal? Aktiviti perkelahan tidak. Tidak formal. Kemudian bilangan tetamu iaitu 30 murid tingkatan 5 yang akan hadir untuk aktiviti ini. Sumber keuangan untuk menyediakan makan daripada mana? RM80 Daripada RM80 hasil kutipan yuran tadi, yuran penyertaan.
Kegemaran. Kenapa? Dia dah cakap awal-awal dia akan sediakan ayam goreng. Sebab dia Ayam tahu goreng. remaja kan. Ya. Dia akan tengok dengan 5 ni remaja. Remaja suka makan ayam. Keperluan. Aktiviti yang lasak. Jadi mereka perlu makanan yang banyak karbohidrat bagi menggantikan tenaga yang hilang. Okey, jadi dekat sinilah saya dah sediakan jawapan. Maknanya nanti murid tuliskan faktor yang mereka nampak dekat tepi kertas soalan tu untuk membantu mereka menjawab nanti. Okey. Jadi untuk menghuraikannya, ini adalah cara murid menghurai. Kenapa 10 markah? Sebab markahnya satu faktor dan satu penerangan. Okey. Dan penerangan ini, contoh yang saya berikan mestilah dikaitkan dengan aktiviti tadi. Contoh, bilangan tetamu. Makanan seharusnya mencukupi untuk murid seramai 30 orang. Kita kaitkan. Sumber daripada yuran penyertaan. Keperluan berkhasiat dan memberi tenaga kepada untuk aktiviti outdoor seperti makanan berkarbohidrat serta berprotein. Kegemaran, kita ambil balik jawapan tu dan kita olahkan ayat. Jadi ini yang dikata dapat 10 markah. Satu faktor dengan satu penerangan. Okey. Baik cikgu, nampaknya kita dah selesai menjawab sebanyak 7 soalan untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kalau boleh cikgu kongsikanlah sedikit rumusan dan kata-kata akhir daripada cikgu hari ini. Okey. Untuk tajuk ini, tajuk makanan-pemakanan. Dalam tajuk ini yang pertama, biasalah maksud istilah kena tahu. Kemudian faktor-faktor yang ada untuk tajuk ini daripada siri 1, siri 2, apa saja faktor, kita kaitkan dengan situasi soalan. Yang ketiga, pengiraan. Ya. Okey, jadi pengiraan formula kena ingat, jalan kerja kena tunjuk, jawapan berhati-hati. Supaya tidak berlaku kecewayan. Okey, saya rasa itu saja kot untuk saya share. Ya, itu dia daripada Cikgu Eliza binti Elias selaku penolong kanan kokurikulum dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Untuk mengimbas kembali, kita dah belajar kepentingan label makanan, faktor rancangan menu, cara untuk mengira kos hidangan dan pelbagai lagi yang telah kita belajar bersama dengan cikgu hari ini. Jadi sekali lagi, Wani mengucapkan terima kasih kepada Haris Safwan, Nur Alia Natasha, Nurul Hanis, Nur Musdalifah Felicia Tan dan Siti Syadatul. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga berjaya mencapai markah yang cemerlang untuk mata pelajaran sains rumah tangga. Dan sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye.